Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi Jumaat yang berbahagia ni kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat sama-sama sidang penonton kita duduk di hadapan kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seperti biasa membawakan perbincangan masih lagi dalam situasi ataupun suasana kita menyambut bulan Ramadan. Ya, sedar tak sedar sudah pun 11 hari kita berada di dalam bulan Ramadan, kini berada dalam Ramadan yang ke-11. Apa khabar sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz? Semoga semuanya dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadatnya. Baik sidang penonton, kita kembali untuk membincangkan berkenaan dengan topik perbincangan kita, yakni konsep keampunan di bulan Ramadan pada hari ini bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda. Tak lain dan tak bukan, tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, yakni Al-Fadil Ustaz Jazlan Abdullah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, selamat datang ke studio Ustaz. Dah 10 Ramadan Ustaz. Mungkin Ustaz ada sedikit ucapan untuk penonton semua dah melalui fasa yang pertama, 10 yang pertama. Silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Dai Azrin, muslimin muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama kalinya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat sekali kita berhimpun dan dikumpulkan di dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Pertama, masih Allah panjangkan umur kita khusus dalam mentaati Allah. Kita masih berada dalam bulan Ramadan dan hari ini kita masuk hari yang ke-11 bulan Ramadan. Syukur kepada Allah Ta'ala, Allah masih bagi kita kesempurnaan kesihatan. Allah masih beri peluang kepada kita kekuatan untuk kita menjalankan, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dengan ibadah puasa ini. Dan mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah SWT. Dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah kurniakan kepada kita. Masih Allah beri kita sihat, disempurnakan berbagai-bagai nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal. Itu sendiri itu nikmat yang paling besar. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini, mendengar kata-kata ini, kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Ini bulan Ramadan, dan mudah-mudahan dengan bulan Ramadan inilah Allah terus didik dan bimbing kita menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Saya doakan ibu-ibu dan ayah-ayah sidang penonton yang dirahmati sekalian dan Azrin, dan saya pun berdoa untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan dengan Ramadan inilah kita akan terus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Satu suntikan semangat dari Ustaz untuk kita menjelang 10 yang kedua dan yang terakhir di bulan Ramadan ini. Dan sudah pastinya mungkin ada penonton-penonton yang nak bertanyakan soalan berkenaan dengan konsep keampunan di bulan Ramadan pada hari ini, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1800 881677, dan jikalau nak bertanya melalui Facebook kita, boleh tulis di ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Di situ juga ada siaran secara langsung bagi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tak berkesempatan melihat Tanyalah Ustaz di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, sidang penonton dan Al-Fadil Ustaz, mungkin untuk permulaan ini kita nak tanyakan kepada Ustaz sedikit pandangan Ustaz berkenaan dengan apa yang selalu kita dengar berkenaan dengan 3 fasa bila sahaja masuk ke dalam bulan Ramadan. Fasa pertama, 10 yang pertama adalah kasih sayang, yang kedua adalah pengampunan, dan yang ketiga disebut sebagai pembebasan dari api neraka. Sedikit pandangan dari Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat apa yang disebut oleh Dai Azrin itu, memang kadang-kadang selalu kita bincangkan hal berkaitan perkara ini yang disebut awalu syahr Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itkum minan nar.
Dan sebenarnya kalau kita lihat disebut dalam hal ini, kalau kita lihat hadis ini ada punya, iaitu apa, ada khilaf di kalangan ulama hadis. Tapi namun begitu saya nak sebut di sini, iaitu apa, kita yakin bahawa sesungguhnya bulan ini memang Allah turunkan rahmat, kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala berrahmat kepada kita sebab apa? Dengan Allah hidangkan pelbagai-bagai, iaitu apa, ibadah. Contohnya Allah beri kepada kita solat sunat tarawih. Allah beri kita iaitu puasa bulan Ramadan ni, itu puasa satu anugerah yang besar. Dan amalan sedekah, zakat, buat baik, semua ini memang apa, untuk mengundang rahmat daripada Allah Ta'ala dengan kita diberi oleh Ta'ala, iaitu amalan. Memang itu satu. Dan yang kedua sebab maghfirah tu memanglah kita tak menafikan, memang bulan ni bulan yang disebut sebagai bulan yang keampunan. Seperti mana disebut Nabi SAW, as-salatul hams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun ma bainahunna izajtanabal kabair. Solat 5 waktu itu dan Jumaat ke Jumaat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya merupakan menghapuskan dosa seseorang selama ia menjauhi dosa-dosa yang besar. Jadi kita sebut di sini, kalau kita tengok ada hadis Nabi SAW ni, iaitu Nabi sebut Ramadan ke Ramadan. Maknanya dalam fatrah ke Ramadan itu kemuliaannya pun iaitu ada keampunan. Dan akhirnya wa akhiru itkum minan nar ni, kalau kita tengok pun kita ambil juga kepahaman ni, iaitu apa, memang mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan akhirnya insya-Allah Allah lepaskan kita daripada api neraka. Dan nanti insya-Allah kita akan bincangkan yang itu berkaitan dengan Al-Afu dan Al-Ghafur. Nama Allah Ta'ala itu bagaimana, iaitu Allah ampunkan dosa kita, dan dengan dosa itulah yang Allah ampunkan, mudah-mudahan Allah dengan rahmatnya itu kita akan jauh daripada api neraka, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz untuk pembukaan itu. Dan sudah pastinya tadi saya sebutkan kita dah berada dalam Ramadan yang ke-11. Mungkin daripada sudut apa yang kita bincangkan ini, kita berada dalam fasa jadi kita nak tanya kepada Ustaz awal berkenaan dengan kita nak memfokuskan kepada konsep pengampunan itu. Jadi pengampunan daripada sudut mana sebenarnya kita nak bawa dalam Ramadan ni? Kita tahu yang disebut juga bukan hanya bulan itu bulan puasa, tapi bulan disebut bulan maghfirah, iaitu bulan keampunan. Seperti mana saya sebut dalam hadis tadi, iaitu apa, Ramadan ila Ramadan, Ramadan sehingga Ramadan akan datang tu merupakan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita renung bab berkaitan dengan keampunan ni, pertama yang saya nak sebut, kita kena tengok dosa pun kita buat, maksiat pun kita buat. Hakikatnya kita seorang insan, seorang manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan dan ketidaksempurnaan. Apatah lagi sebelum ini kita selalu digagahi ataupun maknanya dihasut ataupun disuruh oleh iblis syaitan untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Tapi bulan Ramadan ni iaitu untung, sebab apa? Sebab iaitu apa? Wasufidat syaitan, iaitu syaitan-syaitan itu diikat. Inilah diri kita sebenarnya. Bulan Ramadan ni, inilah diri kita. Okey. Sebab itu Nabi SAW telah berpesan kepada kita satu hadis yang dikatakan Imam Ibn Majah. Nabi sebut kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabuna. Seluruh anak Adam ini ia melakukan dosa. Maknanya anak Adam ni kita semua memang sentiasa melakukan dosa. Dan sebaik-baik yang melakukan dosa itu iaitu yang minta ampun kepada Allah. Maknanya Nabi sebut sebaik-baiknya. Bilakah sebaik-baiknya? Inilah masa ni. Allah beri masa yang baik, Allah beri bulan yang baik, Allah beri waktu yang baik, dan kehidupan inilah waktu yang terbaik untuk kita minta ampun. Oleh sebab itu, bila kita membincangkan konsep keampunan dalam bulan Ramadan ini, maka kita kena tahu 3 perkara. Perkara yang pertama iaitu apa? Kita kena tahu bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat pengampun, Maha Pengampun. Itu yang mesti kita tahu. Kita tak boleh rasa ragu-ragu lagi. Jadi kalau kita dah minta ampun kepada Allah Ta'ala, kita minta mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadillazi asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwa ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Allah tegur kita, Allah beri tahu kita melalui lisan Nabi kita. Kita ni memang umat Muhammad dan hamba Allah yang selalu iaitu melampaui batas. Lalu apa Allah kata? Dan jangan kerana itu, dan janganlah kamu iaitu apa? Putus dengan rahmat Allah.
janganlah sekali-sekali kita tinggalkan rahmat Allah Ta'ala. Macam mana tinggal rahmat Allah Ta'ala? Maka kita tinggalkan Allah Ta'ala itu. Sebab apa? Allah sebut kau cari rahmat Allah Ta'ala itu dengan apa? Dengan ibadah, dengan amalan. Okey? Dan kerana sesungguhnya Allah itu amat-amat pengampun segala dosa. Sesungguhnya dialah juga yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Ini kita kena faham. Iaitu konsep yang pertama, kita kena tahu bahawa Allah Ta'ala ni memang maha pengampun. Jadi kita tak boleh rasa ragu. Dan Allah Ta'ala ni memang amat pengampun dan maha pengampun, maha mengasihi. Dan tugasan kita iaitu apa? Minta ampun. Satu. Dan yang kedua, dalam kita membincangkan konteks konsep keampunan bulan Ramadan ni, maka kita tahu iaitu apa? Kita ni hamba Allah mestilah mencari jalan untuk apa? Untuk minta ampun. Mengakui kesilapan kita dan kesalahan kita. Ini kita lah. Sebab apa? Sebab iblis itu tidak diampunkan dosa kerana apa? Kerana dia tidak mengakui kesilapan. Kita ni hamba Allah, kita ni anak Adam, cucu Adam, kita tahu atuk kita dulu memang dia mengakui kesilapan dia. Sebab itu diajarkan kepada kita perkara yang kedua iaitu apa? Dengan jalan minta ampun kepada Allah. Sebab itu Allah juga pesan kepada kita dalam surah Nuh ayat yang ke-10. Apa Allah sebut dalam ayat ini iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah sebut beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, sesungguhnya dia iaitu Allah maha pengampun. Maknanya kita kena tahu tugasan kita, kena akui kesilapan dan minta ampun dan berserah diri kepada Allah, mohon rahmat Allah Ta'ala dan bersangka baik kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah terima taubat kita, Allah terima iaitu penyerahan diri kita kerana kita banyak buat perkara-perkara yang salah. Itu perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga dalam konteks iaitu apa? Konsep keampunan dalam bulan Ramadan ni iaitu apa? Dengan iaitu Allah ampunkan kita dengan jalan beramal, dengan melakukan amalan-amalan yang soleh. Maknanya kalau kita lihat Allah juga berpesan kepada kita dalam surah Hud ayat ke-114 iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim innal hasanati yuzhibnal sayyiat, bahawa sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Maknanya Allah ajar kepada kita bukan hanya engkau minta ampun kepada Allah, bukan hanya engkau tahu Allah itu maha pengampun, tapi engkau buatlah amalan-amalan yang soleh. Kerana dengan amalan soleh itulah insya-Allah biiznillah dia akan mengampunkan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu dalam bulan yang mulia ini, dalam bulan Ramadan yang mulia ini, maka tiga perkara kita kena tahu Allah tu maha pengampun. Yang kedua, kita sebagai hamba kena minta ampun dan mengaku kesilapan kita, dan kita kena melakukan amalan-amalan soleh untuk mengundang rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Benar. Berdasarkan daripada konsep pengampunan di bulan Ramadan ini, kena faham tiga benda. Kata Ustaz sebentar tadi, yang pertama adalah Allah Maha Pengampun. Yang kedua, kita kena cari jalan macam mana nak dapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kehidupan mesti perbanyakkan amal soleh supaya kita daripada amal soleh yang kita lakukan dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Baik, kita nak lihat soalan pertama di Facebook pada hari ini dari sahabat kita Ram Desaru. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum, salam 11 Ramadan. Saya ingin bertanya, mengapa bulan Ramadan dikaitkan bulan pengampunan dan bulan penyucian jiwa? Adakah di bulan Ramadan lebih afdal memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala berbanding hari-hari yang biasa? Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Terima kasih sahabat kita Ram Desaru atas soalan yang ditanyakan. Katanya adakah Ramadan lebih afdal berbanding hari ataupun bulan biasa? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat pengampunan yang Allah nak berikan kepada kita dengan kita minta ampun kepada Allah Ta'ala ni, iaitu di dalam seluruh hayat kita. Sebab itu kita kena faham satu perkara, iaitu Allah ni beri kita keampunan ni ada masa dan ada batasnya. Pertama, kalau kita lihat, Allah ampunkan dosa kita selagi mana nyawa kita belum sampai dekat al-qum, gharghar tu kan? Itu disebut. Dan yang kedua, Allah ampunkan dosa kita sebut Nabi SAW, iaitu apa? Iaitu sebelum terbitnya matahari daripada barat. Itu tempoh pengampunan. Jadi maknanya pengampunan ni Allah buka daripada hayat kita di kandung badan. Maknanya kita bila-bila. Cuma bila masuk bulan Ramadan ini, iaitu apa? Allah sebut bulan keampunan. Maknanya Nabi sebut bulan keampunan. Maknanya kita kena cari keampunan kerana apa? Kerana pada bulan ini betul-betul diri kita. Ini betul-betul diri kita tahu. Setan tak ada kacau siapa memang diri kita. Jadi kita tahu kalau dalam bulan Ramadan ini kita minta ampun kepada Allah, memang itulah diri kita. Mungkin pada bulan-bulan lain bukan tak boleh, boleh. Tapi oleh kerana apa?
qarin yang ada dalam kita, syaitan yang selalu membisikkan perkara-perkara yang buruk pada kita, kadang-kadang kita jadi lupa kepada Allah. Dan inilah waktu untuk membersihkan diri kita, dan bulan ini bulan yang sangat mulia yang kita tidak nafikan, sebab Allah beri kita iaitu amalan puasa, yang mana amalan puasa itu kita lihat bukan hanya Allah beri amalan puasa, tapi dengan puasa itulah sebenarnya Allah ampunkan dosa kita. Jadi tempoh kita kena tahu, iaitu sampai satu ketika, iaitu nyawa itu ada dekat ni apa orang ni dekat halqum, dan sebelum matahari terbit ibarat itu tempoh keampunan, dan sama-samalah kita bersungguh-sungguh untuk minta ampun. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, wallahu alam. Baik, bila disebutkan tadi tentang tempoh untuk minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala selagi hayat di kandung badan. Betul. Sebelum dua perkara, nyawa sampai di kerompong, kan, dan yang kedua adalah bila tibanya matahari di sebelah barat, terbitnya matahari di sebelah barat, maka pada ketika itu maka tidak lagi diterima pengampunan daripada sesiapa pun. Baik, bila mana dilihat pada perbincangan kita konsep keampunan, sudah pastinya kita sedang menonton mahukan sesuatu yang sangat bernilai pada hari ini berkenaan dengan, mungkin ada di antara kita juga yang tertanya, adakah hari ini juga akan dibincangkan berkenaan dengan pengampunan sesama manusia. Mungkin ada sedikit komen dari Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat berkaitan dengan pengampunan sesama manusia ni, memang satu perkara dalam hidup ni, kita ni ada dua perkara yang kita lalui. Pertama, perhubungan kita dengan Allah Ta'ala. Perhubungan kita dengan Allah Ta'ala ni iaitu apa? Iaitu apa juga amalan yang Allah berikan kepada kita melalui syariat Nabi kita Muhammad SAW. Di mana kita tidak lakukan atau kita melanggar hal demikian, maka kita itu membuat satu kesalahan yang mana itu disebut dosa, dan kita wajib minta ampun. Dan bila kita minta ampun, kita kena faham iaitu apa? Itu memang tuntutan sebagai manusia, kita kena minta ampun kepada Allah Ta'ala dengan jalan-jalan yang kita dah tahulah macam mana nak kita minta ampun, dan kita akan bincangkan. Dan yang kedua berkaitan dengan manusia ni. Sebab itu kalau kita lihat dalam khususnya bulan Ramadan lah, dalam Allah sebut dalam surah As-Surah ayat yang ke-43, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, walaman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur. Surah Al-Azim. Dalam ayat ni kalau kita tengok, tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Maknanya kita kena ingat tahu dalam bulan Ramadan ni kan, pertama kita kena sabarlah. Kedua, bagaimana sabar diuji dengan apa? Dengan untuk memaafkan iaitu dosa orang-orang terhadap diri kita. Wow, banyak tak? Kita pun banyak berdosa kat orang, orang pun banyak berdosa kat kita. Inilah masanya untuk kita sama-sama minta ampun dan mengampunkan antara kita sama, kita di atas dosa kita, sebab kita bermuamalah, kita berhubung kait dengan kehidupan ni. Kadang-kadang memang betul, kita kadang-kadang ada pelanggaran hati, pecah hati, rasa tak bagus dan sebagainya. Inilah masa untuk mengampunkan dosa sesama kita. Maknanya kita kena minta ampun dan kita minta diampunkan, kerana itu disebut iaitu azmul umur, iaitu perkara-perkara yang sangat-sangat mulia, sangat besar, dan ini ada satu tuntutan. Jadi oleh kerana hal demikian, bulan Ramadan ni sama-sama lah kita minta ampunlah segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, di mana juga tempat, di mana juga masa yang telah kita lakukan, sama-sama kita minta ampun sesama kita. Mudah-mudahan dengan keampunan itulah Allah memberi rahmatnya dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan hari baik, bulan baik bagi kata orang. Jadi sama-sama jom kita bermohon maaf dan berampunan sesama kita. Baik, sedang menonton, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Baik, sidang penonton, kita bertemu kembali meneruskan perbincangan kita konsep pengampunan di bulan Ramadan. Baik, sudah pastinya kita pada hari ini nak dapatkan sesuatu dan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala sangat luas, tetapi kita yang terlupa ataupun tak nak untuk mencari jalan menuju keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dibukakan pada kita bulan Ramadan, bulan pengampunan, bulan yang cukup istimewa, penuh dengan barakah dan rahmat. Sudah pastinya kita nakkan sesuatu yang terbaik di dalam bulan Ramadan. Baik, kita lihat soalan seterusnya di Facebook Tanya Ustaz dari sahabat kita Puan Rahimah Saud. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz, kita yang berdosa secara lisan dan perbuatan, kita pohon ampun dikala sujud, kita menangis sebab menyesal, adakah dikira cukup dan mematuhi konsep keampunan untuk diredai, atau kita perlu kaedah permohonan ampun yang lebih jitu? Terima kasih Ustaz Nai, terima kasih juga Puan Rahimah Saud atas soalan yang ditanyakan. Katanya adakah cukup menangis dan sujud mohon ampun, dan adakah ada lagi cara yang lebih mantap kata orang untuk minta ampun? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rahimah Saud. Ya. Dalam bab berkaitan keampunan, mohon ampun daripada Allah Ta'ala ni, pertama biasa kita sebut iaitu dengan istighfar. Iaitu istighfar, apa istighfar, minta ampun kepada Allah di atas kesalahan kita. Tapi kalau kita lihat, kalau kita hanya buat berkaitan dengan solat, minta ampun, itu dah terbaiklah. Tapi yang paling tepat yang kita kena buat iaitu pertama istighfar dengan penyesalan. Sebab itu an-nadamu taubah, penyesalan itu taubat. Kita rasa tak? Kadang-kadang kita astagfirullahalazim. Dia bukannya rasa penyesalan, tapi hanya menyebut. Menyebut tu jadi apa? Jadi zikrullah, iaitu ingat Allah Taala aja. Jadi tak sampai iaitu apa? Bab berkaitan dengan keampunan. Macam mana kita nak dapatkan sebut istighfar, minta ampun kepada Allah Taala tu sampai ke hati? Ini bukan satu benda yang mudah tau. Kan? Kalau kita pergi majlis zikir senang ke? Astagfirullah, juga masjid lepas ni, lepas solat tarawih, kita istighfar ramai-ramai. Kadang-kadang tengok kipas, tengok apa kan. Lepas tu, apa boreh lepas ni kadang-kadang kan. Rupa boreh sekarang kena bungkus saja. Jadi macam-macam. Apa pula kuih kita dapat. Bukan kita tak ni, tapi kita tak fokus benda ni. Sebab itu ingat, an-nadamu, iaitu apa? Penyesalan itu taubat. Itu perkara pertama. Kalau kita boleh rasa kita menyesal, kita rasa kita memang salah betul, itulah jalan satu. Dan yang kedua, hendaklah berhenti daripada dosa yang dilakukan. Jangan istighfar je, tapi terus buat, kan? Jadi kita nongeng, insya-Allah aku insya-Allah gini. Tapi esok buat lagi. Jadi maknanya kita kena berhenti serta-merta daripada dosa yang telah kita lakukan. Ini kita ingat, itu perkara yang kedua. Dan yang ketiga, rasa menyesal di atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Kita kena rasalah. Salah benda ni. Kita rasa menyesal tu. Silap. Aku nak buat macam mana kan? Kita dah silap. Kita perbaiki dan kita minta ampun kepada Allah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, berazam. Lepas ni tak buat lagi. Biasa azam ni memang payahlah. Kita azam tahun baru pun fail. Jadi kadang-kadang azam nak buat meninggalkan perkara-perkara buruk ni, kadang-kadang pun kita terkandas juga. Iaitu tergelincir juga. Tapi kita kena berazam. Lepas ni aku balik haji ataupun lepas Ramadan ni aku takkan buat benda-benda macam tu. Itu kita berazam. Itu yang keempat. Dan yang kelima, ingat, jika melibatkan hak Allah, maka kena qada lah. Kata ya Allah Tuhanku, aku dulu memanglah bukan tak puasa, tapi kurang rajin. Asal masuk bulan Ramadan, daripada Kuala Lumpur pergi Johor Bahru panjang. Musafir. Dia kata Pak Imin kumaridan au ala safarin. Faidatu kalau dia sakit dan musafir, dia boleh buka. Jadi kerjanya manjang buka dia, pergi Johor Bahru je cara-cara. Jadi maknanya kalau melibatkan hak Allah, kita dah minta ampun ni, kita kena qada. Dulu kita mungkin, waktu dulu kat England, mana kita nak jumpa bulan Ramadan kan, Januari, Februari, Mac, April tak jumpa bulan Ramadan. Jadi dulu-dulu tu kita kena qada. Dan apa lagi? Kalau ada hak Allah Ta'ala yang kita belum tunaikan, fidyah puasa, kan? Kita kena tunaikan lah. Macam tu Dan begitu juga, ada juga mungkin nazar yang kita tak tunaikan. Maka hendaklah kita tunaikan. Begitu juga kafarah. Atau kafarah ni maknanya ada denda-denda yang benda-benda yang kita lakukan yang kena didenda. Maka kita settlekan. Kita kena. Sebab itu untuk kita minta ampun kepada Allah Taala. Itu kalau melibatkan hak Allah. Tapi yang susah kalau melibatkan hak manusia sesama kita.
Kita bermuamalah dengan Allah Ta'ala itu dengan ibadah aja, dengan manusia bermuamalah. Hendaklah pulangkan hak. Pulangkan hak dia macam mana? Serta minta ampun dan maaf. Bayangkan macam mana nak pulangkan hak tu. Kan? Azrin, dulu sebenarnya saya curi pen awak tu. Kan? Awak cari-cari itu saja. Sebenarnya itu yang saya curi. Nak cakap tu macam mana? Bukan senang, Ustaz. Bukan senang nak mengakui kesilapan tu. Saya pula kena cakap, oh tak apa, saya halalkan. Nasib baik dihalalkan. Tu kan. Kalau kau jadi susah kan. Sebab itu kenapa hal ini amat ketat, supaya sebelum kita ambil hak orang, kita kena ingat bukan mudah untuk memulangkan hak orang. Betul. Kita hanya mungkin kita ialah bukan kita ambil. Kadang-kadang memunya pula kan. Kita pinjam baju orang, lepas tu jadi munya pula. Bayangkan kalau barang itu tidak dihalalkan, di akhirat nanti dipertanggungjawabkan susah. Semua pun kita minta ampunlah kepada Allah Taala atas segala dosa kita. Memang Allah ampunkan. Tapi yang berkaitan kait dengan manusia ni, itu yang payah. Sebab itu hak Allah kita kena selesaikan, hak manusia sama-sama kita kena selesaikan. InsyaAllah dengan keampunan, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu sempurnalah, iaitu keampunan, taubat kita. Mudah-mudahan Allah menerima segala taubat kita, dan mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah SWT. Ingat ada 5 perkara penting yang perlu kita lakukan. 5 perkara tadi, Ustaz. Baik, sidang penonton dan Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Azrin dan Ustaz Jazlan Abdullah. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan Haji? Ramadan Karim. Selamat berpuasa. Ya, selamat berpuasa kepada Ustaz dan juga Da'i. Ya. Jadi soalan saya begini, Ustaz. Ustaz ada menyebut tadi mengenai hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah, kita boleh terus direct dengan dia. Hablum minallah, terus direct dengan dia, mohon keampunan Ustaz. Hablum minan nas ni yang paling payah. Kadang-kadang kita kutuk beria dia, bukan kutuk mulut pun, kadang-kadang dalam media sosial kita kutuk beria dia. Tapi nak mohon keampunan tu bukan senang. Bukan mudah, Ustaz. Silap-silap penumbuk lepas ke muka kan. Kalau kita mengaku, Ustaz. Jadi itu yang jadi susah, Ustaz. Ya, betul. Jadi soalan saya, Ustaz. Kadang-kadang kita ni nak mohon keampunan payah. Jadi aku ni mohon sesat dengan Allah je lah, dengan manusia tak payahlah, Ustaz. Masalah apa, bulan Ramadan ni kita ada Lailatul Qadar. Kalau dapat malam tu dia kata 84 tahun 3 bulan, tak apa, amal ibadah. Tapi lepaskan tu nanti tak apalah, kita keluar je graduan, nanti kita tak kisah sangat pasal kita dah banyak keampunan. Jadi soalan saya, apakah boleh kita memohon keampunan sesama manusia dengan cara yang begitu, secara sembunyi-sembunyi macam itu, dan kita mengharapkan selepas dia Ramadan tu bagaimanakah cara untuk kita konsisten ataupun istiqamah terus untuk kita beribadah, bukan di bulan Ramadan semata-mata untuk mohon keampunan. Ada pula yang kata tu, macam tak tahu pula, ini bukan bulan Ramadan dah lepas dah, kita buat bulan Ramadan cukup dah. Lepas Ramadan ni tak payah pun tak apa. Jadi kita dah banyak dah pahala, dah dapat dah malam Lailatul Qadar. Bolehkah kita bersikap begini dalam memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla di atas kesilapan kita dengan manusia ataupun dengan Allah itu sendiri? Itu soalan saya, Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Umar Abdul Majid atas soalan yang ditanyakan, dan saya dapat tangkap 2 soalan di situ. Yang pertama berkenaan dengan kemaafan. Dia kata ada salah silap dengan manusia, salah silap dengan manusia. Jadi katanya tak jumpa depan-depan, tapi hanya minta ampun dalam doa saja supaya orang itu lembut hati dan memaafkan dia. Dan yang kedua saya tengok tadi adalah berkenaan dengan istiqamah katanya. Bila mana dalam bulan Ramadan melakukan amal ibadat, dapat pula katanya malah al-qadar. Jadi katanya luar Ramadan dah tak nak istiqamah. Jadi macam mana nak terus istiqamah itu katanya? Silakan sedikit Ustaz. Istiqamah. Pertama yang kita nak bincangkan iaitu hablum minan nas, iaitu hal berkaitan dengan manusia. Telah saya sebut tadi, telah kita bincangkan tadi. Apa-apa juga pun kita tak boleh lari daripada hal iaitu apa? Bermaafan, minta maaf kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, Allah ni dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, bukan hanya Allah beri kepada kita Ramadan, tetapi Allah beri kita Syawal. Syawal ni iaitu apa? Hari yang dilepaskan kita daripada ibadah Ramadan yang disebut bab puasa, yang tak boleh apa yang dihalalkan dalam bulan lain, Allah haramkan pada bulan Ramadan ni supaya kita jadi hamba yang bertakwa. Dan insya-Allah biiznillah bila kita terlatih 1 bulan dengan hidup iaitu mengabdikan diri kepada Allah Taala, kita akan dapat sifat takwa. Itu satu. Dan yang kedua, Allah bagi kita Syawal. Syawal ni iaitu bulan hari raya rasanya cerita. Bulan raya ni tak ada orang pun marah. Betul? Tak ada orang pun marah.
Kan? Kalau marah tu tengok mana? Tengok benar lah tu. Jadi Allah beri kita peluang. Pertama bulan Ramadan memang Allah ampunkan dosa kita. Bulan Syawal ni sebenarnya apa? Iaitu Allah beri kita peluang untuk kita sama-sama minta ampun. Nampak? Bermesra. Ada bulan. Kalau tiba-tiba kita minta ampun kan, katakan bulan Syakban ataupun bulan Rejab ke ataupun bulan Muharram. Saya minta ampun lagi ni. Raya ke apa sebenarnya? Dia tanya raya ke apa. Tapi bila raya aja, bila Syawal je, Allah akan lembutkan. Lain kan, akan lembutkan semua hati. Sebab tu besar juga kesalahan kita dengan orang pun. Pertama, bila raya tu kita minta ampun, bisa, tak apalah, sama-sama kita pun banyak silap juga. Dia akan jadi baik. Sebab apa? Sebab cuma memulakan lah. Sebab itu dalam hal-hal berkaitan dengan kebaikan ni, pertama, mesti kita ada niat. Kalau kita nak memulangkan hak ni, kita niat, Allah akan beri kita jalan dan ruang. Niat kena betul. Perbaiki niat. Ya Allah, aku ni banyak dosa selalu, iaitu dah gumpat dia bertantan lah, bukan apa berkati-kati, bertantan lah gumpat dia. Macam mana kita jumpa, minta maaf lah kalau saya ni memang ada terlajak kata dalam keadaan saya sedar ataupun tidak sedar, memang sengaja saya kata awak pun gini, saya minta ampun lah, itu memang kelemahan saya. Ustaz, dan kalau contoh nak minta ampun tu, dia lebih elok sebut detail ke apa silap kita buat ataupun secara umum saja, ataupun tengok keadaan. Baru aku nak cakap pun dah tanya. Saya terfikir, maknanya kita betul. Satu hati. Betul. Jadi maknanya kita kena cakap detail sebab tu dosa kita. Oh, detail. Nasib baik ada pandangan ulama sebut iaitu boleh sekadar engkau minta ampun, iaitu apa? Kepada sesama manusia, hal berkaitan ampun saja. Minta maaf lah begitu saja. Sebab apa? Kalau engkau detailkan hal demikian, mungkin tidak sampai matlamat apa yang kamu minta. Maknanya okey, cari Azrin. Sebenarnya saya dah cakap, wah, muka awak memang macam pecah rumah lagi ni. Belum habis saya minta ampun, sebenarnya awak dah terajang saya dah. Baru dah sepak saya dah, bentil saya dah. Jadi macam mana? Sekadar minta ampun dan kita memang niat, kita minta maaf dan kita tak nak buat lagi, dan kita satu, jangan bagi peluang kat diri kita untuk cari benda helah yang lain. Salah, akui kesilapan, minta maaf dan perbaiki kehidupan kita, khususnya nanti kita habis Ramadan, Syawal, mudah-mudahan dididik dengan hal demikian kita jadi orang yang soleh dan solehah. Jadi tunaikan hak tu wajib. Kan? Sungguh pun kita tak lagat nak cakap dosa yang kita banyak ni, boleh, iaitu sekadar saya minta maaf kesilapan saya daripada ujung rambut, orang dulu kata ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi saya nak minta satu, jangan sebut hal berkaitan dengan kosong-kosong. Faham? Maknanya kita macam mempermainkan. Ini bukan bola tau, ini minta maaf tau. Kan? Kosong-kosong, ini bukan bola. Maknanya kita kena sebut sekurang-kurangnya saya minta maaf di atas segala dosa kesalahan saya terhadap awak, daripada saya sedar, tak sedar, ataupun maknanya memang ulu-ulu tak sedar. Jadi maknanya saya minta maaf lah, memang saya pun jahil, saya silap, jadi ampunkan dosa saya. Itu lebih baik daripada kosong-kosong. Sebab kosong-kosong ni kita seolah-olah, saya minta maaf, seolah-olah kita macam mempermainkan, iaitu hal berkaitan dengan keampunan. Sebab ini benda yang sangat penting, melibatkan kehidupan kita daripada dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam. Dan sedikit tadi Ustaz berkenaan dengan dia kata mungkin ada orang yang dah beribadat dalam bulan Ramadan, bila keluar daripada bulan Ramadan dah jadi macam slow sikit sebab dia kata dah banyak pahala dalam bulan Ramadan. Dah banyak pahala, betul-betul. Ini bukan main-main tau. Orang pergi haji, saya pergi umrah bulan Ramadan dan dikira tu pahala banyak, tu sembahyang kat Masjid Haram dah 100,000 dah. 2 tahun. Ada kan? Cuti 2 tahun. Sebenarnya kita bukan kiraan kita tu dengan Allah Ta'ala begitu. Yang penting istiqamah dalam amalan, iaitu fastaqim. Maknanya kita kena istiqamah tu apa? Untuk berterusan walaupun sedikit. Ingat bulan Ramadan ni Allah didik dan Allah ambil, Allah ikat setan supaya kita ni dari kita ibadah. Lepas masuk Syawal tu Allah lepaskan. Waktu tu kita tahu timbang macam mana diri kita. Sebab itu istiqamah tu sangat penting. Bila istiqamah ni ingat, jangan bagi pilihan. Kalau kita bagi pilihan, maka waktu tu kita tak akan buat. Niat nak buat lah. Oh, bulan Ramadan, ya Allah, kita puasa. Bulan Syawal, kita ada puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Lepas tu kita ada pilihan. Tak apalah, Syawal tahun depan. Bila kita bagi pilihan, maka istiqamah pun hilang. Sebelum Syawal, Maghrib, Isyak, sebelum tu buat qabliyah, ba'diyah. Tapi lepas tu masuk bulan Syawal, tak apalah, nanti tunggulah Ramadan akan datang. Bila kita bagi pilihan dalam diri kita, maka kita akan memilih benda yang paling tak baik. Sebab itu Islam mengajar kita memilih benda yang baik.
biasakan benda yang baik, insya-Allah kita akan jadi orang yang baik. Betul. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan daripada sahabat kita sebentar tadi, dan kita lihat seterusnya soalan di Facebook dari Kak Ju Zabidi. Baik. Assalamualaikum. Katanya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun. Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa hamba-Nya yang bertaubat kepadanya. Soalan saya, bolehkah seorang ibu berdoa kepada Allah mohon keampunan terhadap anak-anaknya walaupun anaknya telah dewasa? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih Kak Ju Zabidi atas soalan yang ditanyakan. Wah, saya baca soalan ni tersentuh hati Ustaz, ya. Bila disebut perkataan boleh tak seorang ibu minta ampun untuk anaknya, maknanya ada sesuatu di situ Ustaz. Sedikit Ustaz, silakan. Bila sebut hal demikian, sebenarnya satu benda yang kita kena ingat. Saya nak nasihatkan siapa-siapa ada ibu, ingat tolonglah selalu telefon ibu, hubungi ibu, sekurang-kurang kita minta doa. Sebab ibu masih ada kat kita tahu. Saya ni ada ibu je, saya tak ada ayah. Maknanya saya tak dapat, saya dah rugi dah satu doa daripada ayah. Saya ada ibu. Maknanya waktu sekarang ni dalam hayat ibu saya kena selalu minta doa ibu saya. Sebab apa? Sebab ibu tu kita minta. Sebab dengan doa ibu, rida Allah Ta'ala itu, reda Allah Ta'ala itu dengan keredaan kedua ibu apa? Maknanya kalaulah seorang ibu angkat tangan minta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah ampunkanlah dosa anaknya, Allah beri hidayah, Allah beri taufik kepada anaknya supaya dia jadi orang yang soleh dan sudah, itu yang terbaik. Dan soalan ni saya harap, saya anggap ini bukan soalan untuk ibu kita, tapi untuk kita sebagai ibu dan ayah kena selalu doakan anak-anak kita supaya anak-anak kita diberi oleh Allah hidayah dan petunjuk. Dengan hidayah dan petunjuk dan taufik daripada Allah Ta'ala, insya-Allah anak kita tu akan betul hidupnya dalam beragama. Oleh sebab itu, kalau kita doakan anak kita, mudah-mudahan Allah ampunkanlah dosa-dosa anak kita, maka khususnya pertama dengan diri kita lah. Ini saya nak pesan juga, kadang-kadang kita doakan anak kita, macam-macam kita doa. Tapi rupanya anak kita ni kita tak pernah ampunkan dosa dia. Macam mana Allah Ta'ala nak ambil doa kita tu? Sebab apa? Sebab anak kita bila mengguris hati kita, bila dia ada dosa dengan kita, sebenarnya status anak tu jadi anak neraka tau. Ini dia main tau. Betul tak? Kan? Bila anak neraka, mana datang rahmat Allah Ta'ala? Sebab itu, yang perkara yang pertama, kita ni kena ampunkan dosa anak-anak kita. Dan percayalah, bila kita ampunkan dosa anak kita, reda Allah Ta'ala tu akan datang kepada anak-anak kita. Oleh sebab itu, kita sebagai mak bapak selalu doakanlah anak-anak kita supaya beri taufik hidayah, mudah-mudahan anak kita tu jadi anak yang soleh dan solehah. Dan kita ni juga jangan tunggu mak doakan kita je. Kita kena selalu, mak doakanlah saya, ampunkan dosa saya, mak doakan Allah ampunkan dosa kita. Kita minta kepada Allah Ta'ala, kepada mak kita, ayah kita, supaya dia sentiasa mendoakan kita. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam. Benar, maaf dan memaafi kita. Minta maaf kepada sesiapa yang kita ada buat salah, dan bila mana ada orang minta maaf pada kita, maafkanlah mereka supaya senang di dunia, senang di akhirat. Baik, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sedar akan kesilapan diri, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon maaf kepada manusia dengan istighfar, berhenti dari melakukan, rasa menyesal, berazam tidak mengulangi lagi, dan bila mana ada hak dengan Allah maka qada'lah ia. Bila mana hak sesama manusia, pulangkan hartanya dan jumpa dia untuk memohon kemaafan. Itu yang patut kita selesaikan bila kita berbincang berkenaan dengan bagaimana
bagaimana konsep keampunan bukan hanya di bulan Ramadan tetapi sepanjang kehidupan kita. Tetapi hari ini kita mengkhususkan konsep pengampunan di dalam bulan Ramadan. Baik, kita meneruskan perbincangan kita. Kita nak lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Tuan Johari Hasnah. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana cara yang terbaik bagi golongan-golongan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan keampunan dari Allah? Apakah syarat dan tanda-tanda seseorang yang mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosanya yang telah dilakukan? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan ini. Mereka yang mensyirikkan Allah, bagaimana caranya dan tanda-tanda dosanya diampunkan? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Daripada Johari Hasnah. Ya. Bila sebut berkaitan dengan syirik, ini satu dosa yang besar, disebut al-kabair, iaitu dosa yang sangat besar. Sebab itu kita ni kadang-kadang terlupa, kadang-kadang kita boleh terlajak juga hal berkaitan dengan benda-benda khurafat yang boleh mendatangkan, iaitu amalan syirik. Banyak amalan syirik dekat tempat kita ni, kadang-kadang kalau kita tak perasan, kita pun termasuk melakukan amalan tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 222, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suka orang yang bertaubat, jadi minta ampun kepadanya, dan mengasihi kepada orang yang sentiasa mensucikan diri. Maknanya dua benda. Pertama, Allah ni kasih orang bertaubat, minta ampun walaupun dosa kita seluas langit. Walaupun kita telah buat satu benda yang melampaui batas, iaitu syirik kepada Allah, maka kita mula faham, mula tahu, sedar dan cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Jaga baik-baik tahu, siapa yang syirik kepada Allah, maka Allah haramkan ia masuk syurga, kekal mereka di dalam api neraka selama-lamanya. Ini kita kena faham. Sebab itu dosa syirik ni dosa besar. Jadi ingat, balik semula kepada jalan kita yang asal. Itu Allah sebut, engkau mintalah ampun kepada Allah Ta'ala. Sebab kalau seorang yang mati bawa dosa syirik, maka Allah tak akan ampunkan dosanya selama-lamanya. Satu. Dan yang kedua, iaitu apa? Yuhibbul mutatahhirin, iaitu kita kena sucikan diri kita daripada amalan-amalan syirik. Syirik satulah. Amalan-amalan kan? Banyak tak amalan-amalan syirik. Contohnya kita masih percaya lagi kepada iaitu apa? Benda-benda yang mistik lah, benda-benda yang khurafat, benda-benda yang boleh kita percaya ada kuasa selain daripada Allah Ta'ala dan sebagainya. Itu jaga baik-baik. Dan yang kedua, kalau kita lihat dalam soalan ni, iaitu bagaimana tanda iaitu Allah Ta'ala ni mengampunkan dosa kita. Kalau kita lihat dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Lais Samarkandi menyebut ada 4 tanda, iaitu apa? Apabila seorang itu diterima taubatnya. Tanda yang pertama, orang yang diterima taubat oleh Allah Ta'ala itu dengan apa? Dengan dia dapat mengawal lidahnya. Lidah ni, ini penting tahu lidah, lisan kita ni. Maknanya, kalau dengan lepas ia minta ampun kepada Allah Ta'ala, dia dapat mengawal lidahnya seperti mana disebut oleh Nabi SAW, iaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia iaitu bercakap benda-benda yang baik atau dia diam, maka itu tanda Allah terima iaitu taubat ni. Kan? Mungkin kita ada dosa lisan. Dosa lisan ni banyak, memaki hamun orang, menista, mendusta, lagi apa, cakap benda-benda yang tak tentu arah. Maka daripada hal demikian kita minta ampun. Lepas kita minta ampun tu, kita mula jaga lisan kita. Itu tanda. Kita yang tahu, orang lain tak tahu. Kan? Ini banyak diam pula. Banyak diam pula. Ini mesti baru lepas taubat ni. Baru lepas taubat kan. Tak apa, ini mesti malam tadi mimpi mati ke dia kan. Jadi maknanya dia akan banyak iaitu mengawal lisan ni. Sebab lisan ni, dengan lisan ni kita boleh masuk syurga tau. Dengan lisan ni juga kita boleh masuk dalam api neraka. Jangan sampai nanti percakapan kita tu menyakiti orang lain. Baik, maknanya yang pertama, tanda taubat diterima kata Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi adalah menjaga lisan. Baik, sebelum kita sambung yang kedua, tiga dan keempat, kita ambil dulu pemanggil Italian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan siapa di sana? Saya Siti Rohani Mursyid dari Banting. Puan Siti Rohani dari Banting. Ya, silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dengan tajuk yang sangat menarik ni. Saya ingin bertanya sangat-sangatlah sebab semasa saya muda dulu ada kawan-kawan kerja tu ada yang
salah seorang tu ada yang sangat menyakitkan hati. Dan kita ada selisih faham lah dengan dia. Maklumlah manusia ini tak sunyi dari melakukan kesilapan dan kesalahan. Jadi segala kesalahan dia yang sangat menyakitkan tu saya dah maafkan. Zahir batin dunia dan akhirat di depan dia. Tetapi saya minta maaf dengan dia, kesalahan saya ni, dia kata tiada maaf bagimu, dan setiap saya WhatsApp pun jawapannya sama begitu, dan kalau jumpa di mana-mana terserempak pun dia melarikan diri. Apakah dosa-dosa saya padanya gugur sebab saya dah maafkan kesalahan dia. Saya minta maaf dia tak nak memaafkannya. Itu saja soalan saya, Ustaz. Minta menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Siti Rohani dari Banting bertanyakan soalan saling bertelingkah ya Ustaz. Lepas tu yang di sini dah memaafkan yang di sana, tapi yang di sana kata tiada maaf bagimu. Tiada maaf bagimu. Macam filem Ustaz Jadi adakah yang di sini ni sudah pun selesai urusannya ataupun masih belum lagi? Bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Puan Hajah Rohani, ini memang biasa berlaku apabila seorang tu pecah hati. Pecah hati ni akan maknanya kita memang rasa kadang-kadang orang ni menyakitkan hati kita dan selalu kita disakiti hati. Betul Kita ni selalu disakiti. Insan yang tersakiti. Disakiti ya kan. Kita tak mengguruskan hati orang, tentu orang sentiasa mengguruskan hati kita. Itulah yang penting dalam hidup ni bukan orang, yang penting kita. Betul. Ini kena faham Ibadah, amalan, semua hal berkaitan dengan diri kita yang akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Ta'ala. Dan hak-hak yang kita kena turunkan, hak daripada hak kita. Contoh, katakan Hajar Rohani, saya dulu memang sakit hati kat dia. Maklumlah dia tu memanglah mulutnya bukanlah bagus sangat, kan? Tapi mulut dia dot. Contohlah. Jadi kadang-kadang sakit hati saya gini-gini. Tapi oleh kerana sekarang ni dah ujung-ujung kita pun ampunkan dosa dia. Tapi kita nak minta ampun dosa kepada dia, dia tak nak. Tiada ampun bagimu. Maka kita punya tanggungjawab selesai. Kan? Kita tanggungjawab kita apa? Minta ampun, betul? Kan? Sebab itu tadi kita sebut dah, mana Allah sebut apa? Kalau kita dapat sabar dan mengampunkan, itu satu, iaitu apa? Azmul umur, iaitu satu perkara yang sangat-sangat baik, sangat-sangat hebat, sangat-sangat maknanya tinggi nilai isi Allah Ta'ala. Tapi kalau orang tu tak nak ambil sifat tinggi, sifat nilai yang baik Allah Ta'ala, kita nak buat macam mana? Yang penting kita ni. Betul. Dosa tu daripada kita minta ampun. Dia nak ampunkan, tak nak ampunkan, itu cerita lain. Yang penting kita. Kalau kita minta ampun, kita di atas kesalahan kita hanya doa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita lah. Kita tak ada raya kan? Tapi ingat, kalau Allah Ta'ala tu memang maha pengampun, amat pengampun. Tapi manusia ni, kalau kita minta ampun, terpulang kat dia. Yang penting, kita dah lepaskan tanggungjawab kita untuk kita minta ampun. Kerana apa? Kerana kita ada dosa, iaitu apa? Berkaitan dengan sama manusia. Oleh sebab itu, tindakan kita pertama, betulkan niat. Betulkan niat ni maknanya memang aku minta ampun, niat kerana Allah, dan dia kita minta ampun. Yang ketiga, kita pulangkan hak. InsyaAllah 3 benda ni kita lakukan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Jalankan kita punya kita punya tindakan, dan kita kena fikir diri kita, bukan fikir diri orang. Jangan perhatikan orang, tetapi lihat bagaimana kita pada ketika itu, adakah kita sudah mengampunkan ataupun belum dosa-dosa orang kepada kita. Baik, kita ada satu lagi panggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dai dan Ustaz. Ya, Puan, siapa di sana? Saya Puan Rubiza Abu Bakar dari Teluk Paling Magaram. Ya, silakan soalan Puan. Saya nak tanya bagaimanakah macam ada kita menyakiti jiran kita, apakah kita sebagai anak boleh minta maaf kat jiran yang kita sakit tu? Sekali lagi Puan, soalannya? Saya nak tanya bagaimana jika ada ahli keluarga kita menyakiti hati jiran-jiran. Ya. Perlukah anaknya wakil minta maaf? Okey, maknanya wakil minta maaf lah. Di bulan puasa ni lah, di bulan Ramadan ni. Itu saja soalan? Itu saja. Baik, terima kasih Puan Robizan. Okey, atas soalan yang ditanyakan. Okey, Sas, ini berkenaan dengan wakil. Wakil minta orang lain yang buat salah, orang lain yang pergi wakil untuk minta maaf. Macam mana Ustaz? Boleh ataupun tidak? Baik. Mungkin ada perkara-perkara yang membataskan kita tak dapat jumpa jiran kita. Betul. Mungkin mafhum dia gitulah. Jadi yang penting macam mana usaha kita, effort kita, usaha kita macam mana. Mungkin kalau kita pergi itu dia tak boleh terima, kan? Mungkin kalau kita pergi itu memang tak jumpa kita.
maka waktu tu kita gunakan kaedah yang kedua, hantar wakil. Mungkin wakil tu terima, mungkin anak kita baik dengan dia, kita tak baik dengan dia, maka hantar anak kita. Cakap dengan tu Hajah tu, minta maaf lah gini-gini. Ataupun sekarang ni zaman teknologi dah, kita pakai telefon kita. Kan? Telefon kita, saya ni minta ampun lah segala dosa kita, amalan saya gini-gini di bulan Ramadan gini-gini kan. Hantar kat dia. Agak-agak kalau dia marah sangat pun, yang dibanting tu. Apa saya tak, yang dibanting tu bukan handphone kita, handphone dia. Tak apa. Faham tak maksud dia? Handphone dia kena banting, dia yang pecah tu handphone dia. Yang penting kita jangan pecahkan hati kita, solidkan hati kita untuk kita minta ampun. Kaedah macam-macam kaedah boleh buat. Boleh buat surat pun boleh. Minta maaf pakai surat apa? Surat minta keampunan kepada jiran kita. Mungkin dia tak jumpa, mungkin dapat surat tu dia boleh. Dan mungkin dia ampunkan kita, cuma dia tak nak lafaz kat kita. Betul. Sebab mungkin terguris hati dia. Jadi kaedah mana-mana pun kaedah, yang penting kita dapat minta ampun atas segala kesalahan dan dosa kita. Betul. Bila saya dengar soalan berkenaan dengan wakil, minta maaf dan juga mungkin nak mendamaikan dua pihak yang bersengketa, saya teringat bila Ustaz sebut berkenaan dengan tanbihul ghafilin. Disebutkan dalam itu berkenaan dengan bagaimana yang dikatakan mendamaikan dua orang yang bersengketa. Satu sifat yang cukup hebat, dua bersengketa, tapi seorang itu yang mendamaikan, orang yang ketiga yang mendamaikan bersengketa. Tapi Ustaz, kita nak sambung lagi berkenaan dengan tanda-tanda taubat diterima ini. Ada lagi 3 Ustaz nak kongsikan, tapi kita berehat seketika dahulu. Jangan ke mana-mana dan saksikan ada kapsul Ramadan bersama Ustaz Don bertajuk berkenaan dengan bersahur dan berbuka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Penonton tanyalah Ustaz. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Amru al-As, kata Nabi, beza di antara puasa orang Islam dengan ahlul kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, adalah dengan makan sahur, atau bahasa kita kata mangkit su'. Sahur walaupun dia adalah satu proses bangun untuk makan, tetapi Nabi dalam hadis tadi meletakkan, membezakan di antara ibadah orang Islam yang ada panduan dari Allah dan Rasulnya dengan amal ibadah orang agama yang lain atau fahaman yang lain. Nampak? Dia bukan hanya sekadar-kadar untuk makan. Sebab itu kita dalam bangun sahur dan berbuka puasa, kerana dua-dua ini melibatkan proses makan, jangan ambil sambil lewa. Jangan hanya menganggap, oh ini waktu makan. No, bukan. Ini adalah waktu ibadah. Kita meneguk air satu itu adalah ibadah. Kerana kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuril barakah. Bangunlah sahur, kerana pada sahur ada barakahnya. Dalam hadis yang lain, Nabi ajar pula sunnah-sunnah bersahur. Antaranya ialah disunatkan kita lewat bersahur. Untuk abang-abang dan kakak-kakak yang biasa bersahur pada pukul 1 pagi, 2 pagi, itu bukan sahur. Kerana sahur bukan pada makan, sahur pada waktu. Sebab tu Allah kata dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Adakah waktu makan? Tidak. Sahur adalah waktu setengah jam, sejam sebelum sembahyang subuh. Siapa yang makan pukul 1-2 pagi, dia kenyang untuk berpuasa, tapi dia tidak bersahur. Rugi, kerana kita nak dapat markah 100% dalam kita berpuasa. Begitu juga untuk mereka yang buka puasa, ada sunnahnya.
Yang pertama Nabi kata, bukalah dengan rutab, iaitu kurma yang masak yang lembut. Yang keras macam kita punya tu yang kedua, namanya tamar. Nabi kata kalau tak ada yang lembut rutab, maka dengan tamar, kata Nabi. Kalau tak ada dengan tamar, maka dengan air kosong atau air masak bahasa kita. Sahabat tanya kenapa? Nabi bagi tahu kerana kurma daripada syurga, air kosong adalah suci. Nampak tak Nabi ajar kita falsafah dalam makan pun? Nak mula buka puasa, makan makanan syurga dulu. Minum air yang bersih dulu, yang suci. Barulah badan kita yang tadi kita tahan dia boleh menghasilkan badan yang tunduk dan taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah satu lagi sebelum saya terlupa. Sahur pun Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi kata senikmat-nikmat makanan waktu sahur adalah kurma. Tambahan lagi, jangan lupa bersegerakan berbuka puasa. Maknanya dengar azan tu, doa buka puasa, terus makan. Jangan tangguh-tangguh masa tu baru nak cedok dan sebagainya. Semoga makan kita di bulan Ramadan pun mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi taufiq, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz yang setia bersama dengan kita pada pagi ini. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita, bagi tahu kepada semua yang Tanyalah Ustaz sekarang sedang bersiaran membincangkan berkenaan dengan topik perbincangan yang cukup menarik di bulan Ramadan, berkenaan dengan konsep keampunan di bulan Ramadan. Banyak kita kongsikan seketika tadi, dan bila mana kita sebut berkenaan dengan bulan Ramadan, pastinya kita selalu dan berulang kali mendengar dibaca doa Allahumma afun karim tuhibul afwa fa'fu anna, yang mana kalau tuan-tuan sembahyang tarawih malam mesti akan dengar doa ini. Dan dalam solat fardu 5 waktu sehari semalam juga kebiasaannya imam akan membaca doa ini selalunya di bulan Ramadan. Baik, bila mana kita lihat ada satu perkataan di situ, afu, salah satu daripada 99 Asmaul Husna, al-afu, dan kita cuba untuk merungkai ataupun bertanya kepada Ustaz berkenaan dengan bila kita lihat ada dua yang persamaan pada maknanya, lebih kurang maknanya, al-afu dan al-ghafur, memaafkan dan mengampunkan. Jadi di dalam doa tersebut, kenapa Nabi SAW menggunakan perkataan al-afu? Kenapa tak digunakan al-ghafur? Mungkinkah ada perbezaan daripada sudut makna dan yang tersirat daripada perkataan tersebut, dua perkataan tersebut? Mungkin Ustaz ada jawapannya, sedikit silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam bulan Ramadan, betul, apabila Aisyah tanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah doa yang terbaik untuk diminta kepada Allah, maka Nabi ajarkan doa, iaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan kita selalu baca doa ni tiap malam kita baca kerana kita minta kepada Allah Taala, ya Allah Tuhanku, Engkau tu Maha Pemaaf, maafkanlah dosaku, ampunkan dosaku. Tapi kalau kita lihat ada perbezaan juga disebut berkaitan dengan al-ghafur dengan al-afu. Ada dua nama Allah Taala ni, satu al-ghafur iaitu Allah tu Maha Pengampun, al-afu tu maknanya kita tu macam pengampun juga atau pemaaflah. Jadi kalau kita lihat al-ghafur itu dia lebih kepada iaitu Allah ampunkan dosa yang mana kita telah tahu kita telah melakukan dosa.
Sebab innallaha ghafur rahim tu maknanya apa? Kita lakukan dosa yang kita tahu. Kita pernah katakan buat maksiat, kita tahu, maka kita minta ampun. Allahu ghafur rahim. Allah tu amat pengampun. Maknanya ampunnya Allah Ta'ala tu kepada kita atas dosa yang telah kita lakukan. Kita sedar, kita tahu kita lakukan kesilapan dan kita minta kepada Allah Ta'ala, itu Al-Ghafur, Allah ampunkan dosa kita. Namun Al-Afu ini iaitu apa? Allah ampunkan kesalahan kita. Ini beza tadi ampunkan dosa yang telah kita langgar perintah Allah Ta'ala. Yang ini Al-Afu tu Allah, setengah ulama kata iaitu apa? Iaitu Allah ampunkan kesalahan kita yang mana kita tak tahu. Ataupun kita tak sedar. Ataupun kita telah tak sedar yang kita telah melakukan kesalahan. Ataupun kita tak punya pilihan. Macam mana? Contoh melakukan kesalahan dalam keadaan yang jahil. Contohlah seorang isteri ni memang selalu dia bukan deraka lah, tapi dia lawan suami. Dalam kurungan deraka lah tu. Oleh kerana dia tak tahu, dia selalu sakitkan hati dia kan. Tapi satu ketika dia tahu, oh silap aku ni gini-gini. Maka Allah dah ampunkan dosa dia. Sebab dia tak tahu bahawa sesungguhnya bercakap kasar dengan suami itu mengguruskan hati suami berdosa. Kan? Ini contoh. Sebab itu isteri nak cakap dengan suami lain kan, lembutlah percakapan. Kadang-kadang kita cakap tu kasar, kadang-kadang suami kita terasa jadi salah benda tu. Oleh kerana tak tahu benda tu, aku cakap tu pun kira kan? Maka Allah dah ampunkan dah. Nampak Al-Afu tu. Dan begitu juga orang yang berniat untuk melakukan orang yang tidak berniat melakukan kesalahan. Contohnya apa? Orang yang tidur hingga meninggalkan solat. Kan salah tu. Tapi oleh kerana kita tengok hadis baca Nabi, maka terangkat kalam tu. Maknanya apa? Sebab dia tertidur. Bukan sengaja pun. Perbuatan tu salah tak? Salah. Tapi Allah iaitu apa? Allah ampunkan. Allah ampunkan kesalahan dia. Bukan dia sengaja. Dia tak niat pun nak tinggalkan solat. Tapi dia tertidur. Al-Afu tu. Contohnya apa? Kesalahan berkaitan dengan hati, perasaan hati. Kan? Contohnya apa? Kita ada anak. Ada 3-4 orang anak. Ada anak yang kita sayang. Lebih kita sayangkan. Sebenarnya tak boleh. Kita kena adil. Tapi itulah kesalahan kita. Tapi Allah ampunkan. Tapi kalau kita zahirkan, nampak perbezaan, maka itu salah. Itu jadi nanti Al-Ghafur lah. Maknanya Allah ampunkan dosa sebab kita tahu buat kesilapan. Dan begitu juga kalau kita tengok maslahah. Seperti mana yang tadi Da'i Azrin kata, mendamaikan dua orang. Kan? Suami isteri bergaduh. Kan? Suami dia balik, isteri dia balik kampung. Kita pun cakap, kita jadi orang tengah, cakap dengan isteri, awak baliklah ke Subang tu. Laki awak tu dah tidur depan pagar, sebut nama PA. Padahal laki dia tidur berdengkur kat rumah tu, tak kira. Dia pun balik jumpa laki dia, kau pergilah balik 2 PA tu, kesian kat kampung tu. Kenapa? Dah berguling-guling tengah jalan dah. Minta sebut nama Karim. Sebenarnya PA tu kat kampung tengah tumbuk sambal lagi, tak ada apa pun. Tapi oleh kerana percakapan tu salah tak? Salah. Tapi Allah ampunkan. Afu itu sebab apa? Sebab di situ ada masalah. Faham? Itu beza tu. Kan? Begitu juga, contohnya kesalahan dilakukan luar kemampuan. Kalau kita tengok, katakan seorang isteri, dia ambil duit kita. Sebab maklumlah suami tu bukannya kedekut, tapi agak bahil lah. Ataupun matematik kuat. Contoh matematik kuat, maknanya memang berkira sangat. Sampai nak beli barang pun tak ada. Maka dia ambil duit dia, suami dia sikit. Maka untuk menyara anak dan sebagainya, maka ada keharusan seperti mana kita tengok sejarah isteri Abu Sufyan tu ambil duit Abu Sufyan. Maka dia kata Nabi kata, berjumpa kat Nabi kata, tak apalah, ambil untuk sekadar keperluan kan, bukan lebih-lebih dia pula kau beli beg LV pula kan, maknanya lebih-lebih ambil tu untuk sekadar keperluan boleh. Tapi perbuatan tu salah tak? Salah. Tapi Allah ampunkan. Al-Afu sebab apa? Sebab dia nak menyempurnakan hak. Ini beza antara Al-Ghafur, iaitu apa? Dengan Al-Afu. Al-Ghafur ni makna kita minta ampun. Allah ampunkan dosa kita sebab kita tahu kita dah buat silap. Dan Al-Afu ni Allah ampunkan dosa kesalahan kita sebab kita iaitu apa? Tak tahu ataupun kita tak ada kekuatan untuk apa? Untuk membuat perkara-perkara yang betul lah, macam tu Allah betul. Baik Ustaz, terima kasih. Dan bila mana kita lihat setiap perkara ada tanda. Bila kita sebut berkenaan dengan kita lihat balik kepada pesan daripada Al-Faqih Abu Laits Al-Samarqandi yang mana menyebutkan tentang tanda Allah menerima taubat seseorang. Yang pertama Ustaz kongsikan kepada kita tadi, yakni dia dapat menjaga lisannya. Itu yang pertama, dan ada lagi 3 bakal dikongsikan Ustaz. Okey, silakan yang kedua. Yang kedua Okey. Baik,
Baik, itu yang pertama, dia dapat kembalikan lisan dia jadi lisan orang yang soleh. Maknanya bercakap benda yang baik, baca Quran, zikir, istighfar dan sebagainya, dia dapat balikkan semula. Sebab lisan ni kadang-kadang, ni saya sebut sikit sambil sikit juga. Kadang-kadang kalau kita ni, kadang-kadang kita nasihat bini kita tak nak dengar, anak kita tak dengar, bukan sebenarnya anak kita dan bini kita tu, isteri kita tu maknanya pekat dan tuli, tidak. Tapi kerana apa, mungkin Allah telah cabut keberkatan daripada lisan kita. Ini bahaya. Ini sangat-sangat bahaya. Okey. Pertama, tanda taubat diterima itu dengan apa disebut, iaitu apa, dia dapat mengawal lisannya, memperbaiki lisan dia. Masukkan amalan soleh pada lisannya. Dan yang kedua, maka dia dapat, iaitu apa, membuang sifat mazmumah yang ada pada diri dia. Dia tidak lagi mempunyai hasad, dengki, iri hati, semasa tak puas hati dan sebagainya. Dia dapat buang. Kita ni ada tak rasa hal demikian? Kalau kita dalam hidup masih lagi rasa berhasad, dengki, tak puas hati, bengkak, tak masal, maka waktu tu kita banyaklah kita minta ampun, rupa tanda tu tak ada pada kita. Nak memurnikan hati ni bukan mudah tau. Tapi kita belajarlah. Sebab apa? Buang mazmumah, mahmudah baru maknanya masuk. Tapi kalau kita masukkan mahmudah, dalam diri kita ni ada mazmumah, yang baik tu pun jadi jahat. Contohnya apa? Pergi masjid. Baik tak? Baik. Tapi ngumpat orang tak pergi masjid. Hati kan? Hati. Nampak? Ada kenduri rumah dia. Rumah tapi masjid. Tak datang masjid. Nak kenduri baru panggil. Nampak? Contoh. Jadi hati tu. Oleh kerana yang kedua disebut ni, makna kita kalau dapat memurnikan hati kita, itu tanda taubat kita diterima. Yang ketiga, iaitu apa? Dengan sendiri kita ini akan jauh daripada rakan-rakan yang tak bagus lah, yang jahat lah sebenarnya. Sebab apa? Kita akan hidup dengan kawan kita. Seorang ahli mancing, dia akan geng dengan ahli pancing je. Betul? Betul. Seorang orang main golf, dia akan golfer dengan golf je. Kan? Seorang apa? Ahli masjid, kemana pun dia akan cari masjid juga. Jadi kita ni akan hidup dengan kawan kita. Jadi kalau taubat kita terima, jadi waktu tu kita akan hidup. Allah akan beri kita kawan-kawan yang baru, yang boleh membimbing kita, yang boleh mengawal kita supaya kita jadi orang yang soleh. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang akhir, iaitu apa? Ingat, kita akan jadi orang yang sedia untuk menghadapi iaitu mati dengan memperbanyakkan istighfar, minta ampun, dengan an-nadam, iaitu apa, dengan penyesalan. Jadi bila mana kita selalu, oh ya Allah minta ampun, maka rupanya itulah taubat kita diterima, dan kita terus bersungguh-sungguh melakukan ibadah, kerana kita tahu amalan ibadah itulah yang akan menjadi bekalan kita untuk meneruskan perjalanan kita ke negeri akhirat. Maka saya ulang balik apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah tadi, iaitu ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Taala itu suka mengasihi orang-orang yang bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri dia daripada amalan-amalan yang buruk. Wallahu a'lam. Baik, itu 4 tanda dapat kita kongsikan pada hari ini. Kita petik daripada kata-kata Al-Fatihah Bulaid Al-Samarqandi, bagaimana tanda Allah menerima taubat seseorang. Yang pertama, dapat menjaga lisannya. Yang kedua, dapat membuang sifat mazmumah. Yang ketiga, kita jadi lebih jauh dengan mereka yang perangainya tidak baik sedikit. Dan yang keempat, selalu menyesal dan selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 tanda yang dapat kita lihat pada seseorang ataupun pada diri kita setelah taubat diterima. Baik, kita lihat soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Azanis Rahim. Baik, katanya Assalamualaikum Ustaz. Orang sekarang beranggapan bahawa bulan Ramadan keampunan, bulan sedekah dan juga bulan amal. Pada bulan lain mereka abaikan taubat dan juga amalan-amalan lain. Bulan Ramadan baru mereka beribadat. Dan ada 2 soalan di sini Ustaz. Yang pertama, apakah taubat dan ibadat mereka diterima kalau mereka hanya berkata kita hanya buat ibadat dalam bulan Ramadan? Tapi yang kedua pula soalannya, bagaimana hendak mengatasi perasaan yang bermain di dalam jiwa ini, yakni selalu timbul satu kata-kata, relax dulu, tak payah bertaubat di bulan lain, nanti bulan puasa baru kita bertaubat. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita Azanis Rahim atas soalan yang ditanyakan. 2 soalan dikongsikan. Silakan Ustaz yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Quran, awal Quran beritahu kita bersegeralah minta ampun kepada Allah Taala dan melakukan amalan-amalan yang soleh. Itu kita tahu. Maka sebenarnya kita kalau anggap bulan Ramadan itu hanya bulan untuk beribadah, maka itulah salah satu tipu daya iblis dan syaitan yang sangat besar. Tapi betul juga kalau kita tengok Ramadan tu masih lagi dijadikan budaya.
Kan? Bulan ni lah anak-anak yatim kita gemuk-gemuk kan. Baru tak gemuk, bukan gemuk, kurang kurus pun. Ya, diberi makan, ya Allah, hai sebulan ni disuapkan. Bukan main-main, kambing ada, ayam, bariani, macam-macam kita beri. Bulan habis masuk bulan Syawal, kering mamat tu sebulan. Budak-budak tu sebulan. Sebab sedekah tu kita hanya pada bulan Ramadan. Begitu juga kalau kita tengok bulan Ramadan ni sibuk kita bayar zakat. Bulan lain kita tak fikir nak bayar zakat. Lepas tu bulan lain kita tengok, ya Allah, hai, bulan Ramadan ni kita banyak pergi masjid. Bulan lain kita tak pergi masjid. Bulan Ramadan kita banyak, iaitu apa, solat sunat, solat apa, qabliyah ba'diyah, banyak solat sunat, taubat dan sebagainya. Buat amal baca Quran, tapi bulan lain tak. Sebab apa? Kita masih menganggap, iaitu apa, kita ini hanya beribadat yang berlipat ganda pada bulan Ramadan sahaja. Tu ini salah satu kepahaman yang silap. So apa saya nak sebut di sinilah, kita mati kita tak tahu tau. Kita mati kita tak tahu. Dibuat-buat dia mati sebelum Ramadan, tak kesampaian untuk dapat buat amal ibadah. Sebab itu ingat, makna apa yang ada pada kita ni, kita tukarlah cepat-cepat benda untuk kita jadikan bekalan. Bukan kita bertangguh. Bertangguh amalan itu adalah merupakan bisikan daripada iblis dan syaitan. Kan? Bertangguh kan? Bertangguh tu ada, iaitu apa? Perbuatan dan amalan daripada bisikan syaitan. Oleh sebab itu, kita tak bercerita banyak. Ini masuk bulan Ramadan, kita buat bulan Ramadan ni buat amalan yang baik dan menjadikan ia tarbiyah. Tarbiyah ni maknanya mendidik kita pada bulan Ramadan ni untuk dapatkan iaitu satu sikap, sifat, semangat pemangkin untuk terus kita dapat beribadat selepas bulan Ramadan. Sebab itu bila kita lihat habis dari bulan Ramadan, kita ada Syawal kan? Ada puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Agak-agak kita mampu buat tak? Agak-agak dengan rendang ada, dengan ayam masak kicap, dengan sambal goreng. Wow, agak-agak mampu tak buat? Tu kita kena tanya diri kita sendiri. Dugaan dia lagi besar daripada bulan Ramadan kan? Macam mana tu? Tak apalah, nanti tunggulah Syawal akan datang. Begitu. Jadi mula sekarang kita ubahlah sikap dan sifat kita. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Taala. Amin. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Dan itu jawapannya daripada persoalan yang ditanyakan seketika tadi. Jangan bertangguh-tangguh, kerana itu adalah senjata yang sangat halus yang digunakan oleh iblis untuk menangguh-nangguhkan kita melakukan ibadat. Tetapi sebelum sempat melakukan ibadat, maut dulu datang menjemput. Itu yang kita khawatir. Baik, sedang menonton soalan seterusnya di Facebook. Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Mak Etun. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Soalan saya, apakah antara faktor-faktor yang boleh menjadi penghalang dari mendapat keampunan Allah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Mak Etun dari Semerah Padi Pokok Mangga Melaka. Terima kasih atas soalan yang ditanyakan. Ya Ustaz, apa yang menyebabkan terhalangnya orang ini daripada dapat keampunan Allah? Mungkin ada sesuatu yang jarang kita sebut, Ustaz. Silakan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Benda-benda berkaitan dengan amalan yang terhalang keampunan Allah Taala ni satu, iaitu apa? Pertama kita kena tahu, iaitu apa? Orang yang tak pernah, iaitu apa? Minta ampun kepada Allah. Maka terhalanglah. Maknanya memang dia memang tak minta. Allah tu Maha Pengampun, tapi tak minta ampun, satu. Yang kedua, maknanya dia tidak membersihkan dirinya daripada sifat syirik kepada Allah Taala. Memang Allah tak ampunkan dia kan. Dan yang ketiga, dia masih lagi menanggung hak-hak dia sesama manusia. Kan? Dan yang keempat, mereka ini apa? Mereka ini selesa dalam keadaan maksiat. Selesa dalam keadaan mana tidak minta ampun kepada Allah Taala. Maka Allah terhalang ampun. Maknanya apa? Sebab itu Nabi sebutkan, setiap orang tu masuk syurga illa man aba, siapa yang tak nak kan. Dan yang kelima yang akhir apa? Maka mereka itu apa? Tidak pernah ambil, iaitu hidup ia cara beragama. Oleh sebab itu, kalau tak ambil hidup kita di cara beragama, tak berbetulkan hidup kita cara beragama, maka waktu tu kita akan jadi orang yang rugi. Sebab akal fikiran akan lalai, lisan akan bercakap benda yang lara, dan hati akan dipenuhi dengan sifat mazmumah. Dengan hal demikianlah, maka kita akan terus jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu yang kita khawatir, bila mana disebutkan tentang pengampunan, terhijabnya dari dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala, maka satu kerisauan yang bermain di fikiran kita. Jangan sesekali terjadi seperti itu. Baik, sedang menonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3 sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah kita bertemu kembali meneruskan perbincangan kita, dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang masih setia walaupun hari ini banyak urusan dan nak pergi ke mana-mana, tetapi tetap meluangkan masa 2 jam bersama Tanyalah Ustaz. Mungkin kita ada sesuatu nak bawakan kepada penonton-penonton, dan sebenarnya pada hari ini kita membincangkan berkenaan dengan konsep keampunan. Pastinya bila disebut tentang keampunan ada kaitannya tentang dosa-dosa, dan mungkin umum rata-rata di antara kita memikirkan dosa itu hanya satu jenis ataupun hanya satu perkara, tetapi sebenarnya bila kita fahami betul-betul ada beberapa jenis. Jadi kita nak dengarkan sedikit perkongsian dari Ustaz Jazlan berkenaan dengan jenis-jenis dosa. Baik, silakan Ustaz berkenaan dengan soalan tadi. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut berkaitan dengan jenis atau kategori dosa. Kategori dosa, ya. Baik. Kalau kita lihat, Islam mengajar kita dan menjadikan kita ni orang yang kena berjaga-jaga atas 2 perkara. Pertama yang disebut dosa besar dan dosa kecil. Ini ada 2 benda berbeza tau. Okey. Kalau kita tengok yang dikatakan dosa itu sebenarnya amalan yang melanggar hukum Allah Ta'ala. Itu dosa lah. Jadi ada dosa kecil dan dosa besar. Baik, dosa kecil ni macam mana? Amalan yang melanggar hukum Islam, yang dilarang tapi tidak dengan ancaman dan kemurkaan Allah Ta'ala. Itu kita faham. Maknanya kita langgar, bukan orang lain. Kita langgar, tapi kita tahu kita langgar tu sebenarnya tidak ada satu larangan atau ancaman kemurkaan Allah Ta'ala. Contohnya apa? Contohnya membazir bulan Ramadan kan? Yeah. Kan? Cuma ancamannya saudara setan je. Innal mubazirina kanu ihwanu syaitan. Okey. Membazir. Ingat membazir, jaga baik bulan Ramadan. Jangan sampai nanti kita jadi rubbasaim laisa lahu min siyami ila ju' wal ats kan. Jadi maknanya sia-sia sebab apa? Sebab kita membazir. Kan? Yang kedua apa? Kita tengok contoh membuang masa bulan Ramadan. Tak ada kerja lain, membuta je. Bukan membuta, tidur lama lah. Ada bahasa Johor membuta je kerja kau kan, macam tu kan. Dan kita tengok apa? Okey, contohnya membuang sampah merata-rata. Kita tengok lepas bazar Ramadan, ya Allah, sampah tak terkira. Contoh. Dan begitu juga apa? Iaitu apa? Mendengar perkara yang melalaikan ada bulan Ramadan. Maka dalam bulan Ramadan ni kita jaga. Jangan sampai hal-hal yang demikian kita lakukan itu disebut, iaitu berkaitan kita telah melakukan dosa-dosa kecil. Bagaimana tindakan kita, sikap kita? Maka dosa kecil ni kita kena minta ampun dengan beristighfar. Iaitu apa? Iaitu istighfar dengan an-nadmul. Iaitu apa? Dengan kita penyesalan. Allah, lepas ni aku tak nak buat bazir, ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. Allah akan ampunkan dosa kita. Kan? Dan ganti dengan amalan-amalan yang soleh. Daripada kita kuat membazir, lebih baik kita kuat bersedekah. Daripada kita kuat buang masa, lebih baik kita gunakan masa tu dengan sesempurna baik. Daripada kita banyak buang sampah, lebih baik kita iaitu sapu sampah. Daripada kita banyak iaitu mendengar perkara-perkara lain, daripada kita banyak dengar Quran, dan syariat agama dan sebagainya, khusus dalam bulan Ramadan. Jadi istighfar dengan iaitu penyesalan, dan kita tukar amalan-amalan yang buruk itu dengan amalan-amalan yang soleh. Satu. Dan yang kedua, yang dikatakan dosa besar. Ini besar. Dosa besar ni kita tahu makna apa? Amalan yang melanggar hukum Allah Ta'ala itu yang dilarang disertai dengan ancaman dan keburukan Allah Ta'ala. Contohnya, orang yang syirik, Allah tak ampunkan dia, Allah masuk dalam neraka. Orang yang membunuh, Allah masukkan dalam neraka. Orang yang makan harta anak yatim, Allah masukkan dia dalam neraka. Orang yang makan riba, Allah akan masuk dalam neraka. Maknanya, dia melakukan dosa itu yang ada ancaman daripada Al-Quran dan sunnah Nabi kita SAW. Jadi macam mana? Iaitu kita nak mengatasi hal ini, hendaklah kita minta ampun kepada Allah Ta'ala dengan syarat-syarat, iaitu apa? Taubat. Yang kita baca tadilah ada 5. Maka kita minta ampun, berhenti, menyesal dan sebagainya. Maka waktu tu kita minta ampun dan berhenti daripada melakukan hal demikian. Azam tak nak buat lagi. Lepas tu kita tukar amalan yang buruk jadi amalan yang baik. Yang penting iaitu kalau kita dah terlebih contohnya syirik kepada Allah hingga mencalarkan iman, maka hendaklah ia kembali dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Oleh sebab itu kita kena ingat, saya nak pesan diri saya, Ibu sekalian, jangan biasakan kita ini iaitu mengekalkan dosa yang kecil. Sebab dengan mengekalkan dosa yang kecil, kita akan buat dosa yang besar. Dan tapi nanti bila mana kita selesa dengan dosa yang besar, kekal dosa besar, maka kita akan buat dosa yang besar, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena jaga. Step tu kena jaga. Jadi mintalah selalu kita ampun kepada Allah daripada perbuatan-perbuatan kita yang salah,
Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita di bulan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah jadi kita hamba yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan bila mana sebut berkenaan dengan dosa juga, kadang-kadang kita nampak daripada dua sisi manusia. Yang pertama, ada jenis yang bila mana dia buat dosa dan dia terus takut dan cepat dia nak cari jalan kembali kepada Allah. Dan yang kedua ni, bila mana dia buat dosa, dia tak rasa apa dan dia tak rasa berdosa langsung. Dia ada dua jenis sisi manusia macam ni bila mana kita tengok di sekeliling kita lah. Jadi mungkin Ustaz ada komen sedikit berkenaan dengan dua sisi manusia macam ni, Ustaz. Yang mana? Yang berkenaan dengan satu, bila buat dosa terus takut. Yang kedua, tak rasa apa. Relax aja dia. Betul. Sebenarnya kita kena bergantung kepada manusia. Sebab iman ni ada Yankus dengan Yazid. Bila mana kita Yazid tu bertambah iman kita, bila kita buat terus ting, kita Allah silap, ya Allah ampunkan dosa ya Allah. Tapi kadang-kadang waktulah iman kita tu menurun kan. Jadi kadang-kadang kita tengok menurun tu pun jadi apa? Alah, tak ada apa-apalah, nantilah tunggu Ramadan. Itu cerita dia tu. Nantilah tunggu Ramadan. Jadi maka kita tukar sikap kita, sentiasa memperbaiki niat kita, sentiasa kita peka dengan apa yang dibawa oleh agama, dan insya-Allah maka waktu tu kita akan jadi orang yang selalu ingat akan Allah dan ingat daripada amaran Allah Ta'ala daripada melakukan dosa-dosa yang besar dan kecil. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz. Dan kita nak lihat soalan dari sahabat kita di Facebook, dari Izzara. Baik, Assalamualaikum. Katanya, bagaimana seorang mu'alaf yang telah memeluk agama Islam namun ibu bapanya tidak memaafkannya kerana menukar agama? Bagaimana anak tersebut untuk mencapai konsep keampunan di bulan Ramadan ini sedangkan ada kerana berasa kebersalahan? Okey, baik, mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita Izara atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan dah memeluk agama Islam tetapi tidak disukai oleh ibu dan bapanya. Bagaimana keadaan itu, Ustaz? Silakan. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ini fenomena yang biasa. Ya. Sebab ialah di menukar agama ni kadang-kadang kita lihat dia satu perkara yang besar, dan sebenarnya seorang yang berpindah daripada agama lain ke agama Islam ni, iaitu satu rahmat daripada Allah. Itu asas ni. Itu kita kena faham, satu rahmat daripada Allah. Dan saya nak sebut di sini juga, iaitu apa? Lakum dinukum waliyadin. Maknanya engkau agama engkau, aku agama saya. Itu satu yang Allah ajarkan kepada kita. Dan maknanya kalau ibu bapa yang bukan agama Islam tu tidak, maknanya tidak tidak memaafkan dengan sebab tu agama tu, maka tugasan kita apa? Tugasan kita sebagai orang Islam, bapa tetap bapa, ibu tetap ibu walaupun dia bukan agama Islam. Maknanya kena rahmati dia juga. Masalah hari ini mungkin dia marah, takkanlah 10 tahun dia marah. Kita ni yang kena selalu buat baik dan menunjukkan agama Islam tu mengajar kita jadi orang yang baik. Bukan kalau you tak nak layan I babai lah. Tak bukan macam tu. Kalau dia nak babai kat kita pun, kita yang akan datang guna rahmati. Sebab apa? Memang betul kadang-kadang kemanusiaan ni memang kadang-kadang kita mencalarkan hati dia. Tetapi bila bab agama, kita mendulukan benda yang hak. Oleh sebab itu, bagi mereka-mereka yang hal demikian berlaku perkara tersebut, maka saya nasihatkan, iaitu berbuat baiklah kepada ibu bapa. Tak kira apa juga agamanya, yang penting kita merahmati mereka itu dengan niat kerana Allah. Mudah-mudahan dengan doa kita selalu, dengan kebaikan kita selalu, mudah-mudahan mereka juga akan masuk iaitu ke agama Islam. Mudah-mudahan kita dan mereka itu akan diselamatkan oleh Allah daripada perkara-perkara yang buruk. Wallahu a'lam. Ayah tetap ayah, ibu tetap ibu, tetap kena jaga hubungan dengan mereka. Itu yang patut kita perhatikan. Baik, sidang penonton, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kita kembali meneruskan perbincangan sidang penonton. Pastinya dapat sesuatu pada hari ini atas perbincangan kita, dan jangan lupa untuk sebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Semoga semuanya beroleh manfaat dan kena tahu betul-betul bagaimana konsep keampunan yang sebenar dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Sentiasa memperbarui taubat dan banyakkan istighfar. Semoga kehidupan kita berjalan lancar, mudah urusan seharian kita. Baik, sidang penonton, kita nak lihat soalan di Facebook dari sahabat kita yang bertanya soalan dari Tuan Hasnoin Wahid. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Soalan saya Ustaz, untuk mendapatkan keampunan dari Allah, adakah hanya memadai dengan ucapan astaghfirullah dan solat sunat taubat dengan niat? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih Tuan Hasnoin. Dan mungkin kita nak selit juga dalam soalan Ustaz, adakah kadang-kadang orang ini dia memandang bila mana nak taubat mesti solat sunat taubat katanya, barulah dia kata sempurna taubatnya. Adakah benar baca itu Ustaz? Silakan sedikit komen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tuan Haji Hasnoin Wahid. Sebenarnya yang pertama kita kena tahu iaitu apa, asas taubat ni iaitu an-nadmu, iaitu apa, penyesalan. Solatlah taubat macam mana pun, istighfar macam mana, tapi kalau tidak ada penyesalan maka tidak ada taubatlah baginya. Maka taubat tu asalnya penyesal, rasa salah. Itu sebenarnya perkara yang perlu kita tahu. Bila kita rasa salah, kita minta ampun kan. Habis kalau rasa tak salah, tahap dia. Kan? Zikir dia. Dia tak sampai ke hati Ustaz. Tak sampai ke hati. Ni mana satu. Dan yang kedua, okey, solat sunat taubat. Okey, boleh buat solat sunat taubat. Tapi taubat tu nasuhah tu macam mana? Bila kita dah buat solat sunat taubat, kita berhenti tak daripada amalan-amalan yang buruk tu? Kita berazam tak nak buat lagi tak benda tu? Lepas tu kita ni tak, kita pulangkan hak tak? Kalau dengan Allah Taala kita pulangkan hak Allah Taala. Dengan manusia kita pulangkan hak dengan manusia. Kalau kita boleh buat semua hal demikian, itu yang dikatakan taubat sempurna. Sebab itu jangan nanti kita jadi orang yang disebut sebagai apa, yang hari ini taubat, besok buat, taubat besok buat. Dalam istilah dia saya ingat disebut sebagai awabin. Dia itu apa? Iaitu gula awabin, yang hari ni taubat, lepas tu buat taubat. Nasib baik Allah tu Maha Pengampun. Allah ampunkan juga dia. Kenapa? Dia rasa nak taubat semula. Jadi oleh kerana itu kita kena kembali pada asal syarat taubat tu. Ingat, iaitu apa? Istighfar, minta ampun Allah Taala. Lepas tu berazam tak buat lagi, berhenti daripada amalan yang buruk. Maka ingat, pulangkan hak, iaitu kalau hak dengan Allah Taala dan hak dengan sesama manusia. Maka lihat di situ ya, bila mana solat, istighfar tetapi dalam hati tidak hadir perasaan penyesalan itu, maka belum lagi sempurna. Penting, kuncinya adalah penyesalan, rasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, soalan kedua dari sahabat kita Puan Zaleha Haji Muhammad No. Baik, Assalamualaikum. Adakah keluarnya kita dari Ramadan, keluarnya kita nanti dari Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan, putih bersih tanpa barang noda kotoran dosa? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita Puan Zaleha. Benarkah Ustaz katanya macam itu? Keluar di bulan-bulan Ramadan putih bersih. Memang ada Nabi SAW. Kalau mereka tu buat tu memang amalan soleh, mereka keluar daripada Ramadan ni seperti mana bayi baru dilahirkan. Maksud hadis kan? Memang betul. Tapi bergantunglah kepada kita. Kalau kita ni masuk bulan Ramadan memang betul-betul iman dan wahtisaban, maka Allah akan ampunkan dosa kita dan keluar tu memang bersih betul. Dan maknanya ke dalam bulan Ramadan ni kita pun minta ampun dengan kawan-kawan yang kita pernah buat silap, saudara mara kita buat silap. Maknanya sahabat-sahabat yang kita pernah buat silap, maka kosonglah. Maknanya kosong, maknanya dengan apa? Dengan amalan kita tu, maknanya kita minta ampun atas segala dosa kita. Memanglah keluar suci daripada kekotoran, kejahatan, kekotoran dosa tersebut. Tapi andainya tak berubah, sama aja. Lepas Ramadan masih lagi bersengketa. Lepas Ramadan masih lagi tak puas hati. Lepas Ramadan lagi rasa nak mencocok-cocok apa-apa. Masa nak mengumpat, mencela dan sebagainya, maka tidak ada dapatlah apa-apa. Akhirnya kan Nabi sebut rubba saim laisa lahu min siyami illa al-ju'. Rubba qaim laisa lahu min qiyami illa salah. Orang ni ramai yang bangun rugilah orang yang puasa tapi tak dapat apa-apa melainkan lapar. Dahaga. Lepas tu apa? Bangun malam, ya Allah, bangun solat tarawih dan sebagainya. Tapi masih lagi mengumpat, akhirnya dia tak dapat apa-apa melainkan penat.
Oleh sebab itu, betulkan Ramadan ini, kita masuk Ramadan disebut Madrasatul Ramadan. Di sinilah dia itu yang akan mengajar kita merubah sikap dan sifat kita. Dan untuk itu, insya-Allah lepas ni kita akan jadi orang yang baik dengan asbab kita masuk dalam bulan Ramadan untuk ditarbiah kita jadi orang yang soleh. Tapi kalau kita tak ambil, maka tak ada apa-apa. Terpulang kepada kita sama ada kita nak jadi orang yang baik ataupun tidak. Kita yang memilih, bukan orang lain yang memilih. Betul. Sebenarnya daripada apa yang Ustaz kongsikan sebentar tadi, saya dapat kita bukan saya tapi kita semua, saya yakin kita semua dapat nampak satu benda, iaitu bulan Ramadan, satu bulan yang sangat istimewa. Ya, betul. Diberikan satu peluang pada kita untuk menyucikan diri, kan, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dosa, noda bertindih-tindih di dalam diri tetapi boleh disempurnakan, boleh dihilangkan, dihapuskan dalam bulan Ramadan yang istimewa ini, bulan pengampunan. Kerana itulah patut kita imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Itu yang kita mahukan. Baik, soalan seterusnya daripada sahabat kita Puan Masifah Nur Jamain, katanya Assalamualaikum. Orang yang menekuni ibadahnya dengan bersungguh-sungguh di waktu siang dan juga malam sepanjang Ramadan, adakah akan diberi keampunan dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih kepada sahabat kita Puan Masifah Nur. Soalannya, menekuni ibadah di bulan Ramadan siang malam, adakah diberikan keampunan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Maka Nabi pernah menyebut dan berpesan kepada kita, man shama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maknanya ada dua, ya. Siapa yang membangunkan Ramadan itu, ya, siapa yang berpuasa dalam Ramadan, siapa yang ketiga, siapa yang membangunkan malam itu kadar itu, maka dengan iman itu apa? Mereka jauh daripada sifat syirik dan mereka ini menunaikan, mentauhidkan Allah Taala dan mematuhi segala perintah Allah Taala dan meninggalkan segala larangannya, wahtisaban, dan mengharap pahala, iaitu dengan menjaga amalan supaya tidak membatalkan amalan-amalan yang boleh membatalkan pahala puasa mereka. Waktu itu kita lihat wajib yang dibuat, haram ditinggalkan, sunnah diperbanyakkan, maka janji Nabi iaitu apa? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Maknanya kita lihat hebat, tiga hadis Nabi SAW. Siapa yang bangunkan Lailatul Qadar, siapa yang berpuasa bulan Ramadan, dan siapa yang membangunkan iaitu apa? Ramadan, maka Allah ampunkan segala dosa-dosanya walaupun sebanyak dosanya itu buih di lautan. Jadi maknanya kita kena ingat benda ini. Kerana apa? Kerana inilah bulan keampunan, inilah masa yang baik untuk kita minta ampun, tingkatkan segala amalan-amalan. Dengan amalan itulah datangnya rahmat, dan Allah akan ampunkan kita dengan rahmat Allah. Allah akan jauhkan kita daripada api neraka dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Ta'ala itulah Allah beri petunjuk, hidayah, taufik kepada kita. Mudah-mudahan kita terus menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dapat menjadi orang yang soleh dan solehah. Baik, soalan yang seterusnya daripada sahabat kita Ruby Abu Bakar Ruby di Facebook, katanya Assalamualaikum. Bagaimana konsep keampunan bagi anak-anak yang tinggal di perantauan untuk memohon maaf kepada kedua ibu bapanya, lebih-lebih lagi jika salah satunya telah tiada? Apakah sekadar menelefon sebagai pengganti, lebih-lebih lagi di musim COVID ini, Ustaz? Terima kasih sahabat kita Ruby Abu Bakar Ruby atas soalan yang ditanyakan. Konsep keampunan Ustaz sedikit untuk anak-anak di perantauan. Kampung, bukan kita pun perantauan juga ni, nak balik, nak fikir cara nak balik. Saya pun sedih bila baca soalan tadi. Sama-sama sedih ni. Nak balik kampung tak dapat ni. Okey, baik. Sebenarnya kita ada banyak kaedah. Sekarang ni teknologi, kita boleh pakai kita punya telefon, kita boleh banyak peranti yang boleh kita membantu kita untuk mohon ampun dan maaf, dan benda ni boleh kita lakukan. Inilah masanya untuk kita bermaafan. Selalu kita tanya khabar, dan inilah waktu kita nak bermesra dengan mak ayah kita kejauh dengan cara demikian. Dan bagi mereka yang telah tiada, ibu ayah yang telah tiada, macam mana nak teruskan kemaafan ni? Pertama, kita kena sering doakan, iaitu doakan kepada Allah, minta Allah ampunkan dosa ibu bapa kita. Dan amalan yang seterusnya kita buatlah sedekah jariah untuk atas nama ibu ayah kita.
Dan perkara yang ketiga, buatlah baik dengan apa? Dengan keluarga, dan buatlah baik dengan kawan-kawan atau sahabat anda, ibu ayah kita. Sebab apa? Sebab bila kita ziarah, kita buat baik, yang akan disebut bukan kita, disebut nama ibu ayah kita. Oh bagus anak Abdullah tu. Oh bagus anak Karim tu. Yang disebut tu ayah kita. Dan yang kelima, yang keempat, iaitu apa? Teruskan usaha kebaikan, dan amalan-amalan yang kita buat ni kita sedekahkan kepada arwah ayah kita atau ibu kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa mengampunkan dosa dia. Dan yang kelima, iaitu apa? Jangan lupa istiqamah membuat amalan yang baik. Dengan istiqamah itulah akan membantu kita dan membantu mereka yang telah pergi dulu sebelum kita. Mudah-mudahan kita dan mereka itu diampunkan oleh Allah Ta'ala segala dosa-dosa yang telah kita dan mereka lakukan. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz dan sidang penonton dan juga Al-Fadhil Ustaz. Dari pagi tadi pukul 6.30 pagi kita membawa terbang perbincangan kita berkenaan dengan konsep keampunan di bulan Ramadan. Kita dah membawa meninjau pelbagai sudut tentang perbincangan keampunan di bulan Ramadan. Sudah pastinya kini kita nak sampai untuk mendaratkan perbincangan kita supaya kita nak tahu apakah sebenarnya kaitan di antara kutiba alaikumusiyam dan juga keampunan ataupun pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kaitan puasa dan juga keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya, bila mana Allah perintahkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 183, disebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu sebenarnya itu satu perintah yang besar kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa. Puasa ni perintah daripada Allah, bukan main. Sebab tu bila kita dapat perintah puasa ni, ya Allah syukur Allah yang perintahkan kita berpuasa. Bergembira kita dengan perintah Allah Ta'ala. Dengan gembiranya kita dengan perintah Allah Ta'ala itu, maka waktu itu Nabi sebut, iaitu man shama ramadanan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa Ramadan, iaitu dengan penuh keimanan dan mengharap pahala daripada Allah, Allah akan ampunkan segala dosa yang telah lalu. Iaitu apa? Mereka berpuasa dengan menjaga iaitu amalan tersebut daripada perkara-perkara yang syirik, kufur kepada Allah Ta'ala, dan mereka sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala dengan menjaga iman dan menjaga iaitu apa? Memohon supaya dapat iaitu apa? Wahtisaban, iaitu pahala, iaitu dengan mereka menjaga amalan wajib mereka tidak tinggalkan, iaitu solat, zakat, tutup aurat contohnya. Lepas tu amalan yang sunat mereka perbanyakkan, solat-solat sunat, sedekah, baca Al-Quran, doa, zikir, dan begitu juga amalan yang haram mereka tinggalkan, mengumpat, mencela, fitnah dan sebagainya untuk mengharap pahala daripada Allah. Maka Nabi janji, Ramadan engkau puasa itu, ambil perintah Allah, puasa ikut perintah Allah Ta'ala, maka dijanjikan keampunan, iaitu apa? Keampunan daripada dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan begitu juga akhirnya Nabi juga pesan kepada kita satu hadis yang diriwayatkan oleh daripada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi sebut doa perbanyakkan, iaitu dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maknanya selalulah kita sebut. Dan satu doa lagi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta kepada Allah supaya Allah masukkan kita dalam syurga, dan minta kepada Allah mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada api neraka dengan rahmatnya. Wallahu a'lam. Sikit alunan doa sebagai penutup Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan, barikillahumma lana fi syahr Ramadan, barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selamat mendarat dan selesai perbincangan konsep keampunan di bulan Ramadan pada hari ini. Dan sidang penonton, jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Hadari dan juga ahli panel Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman dengan topik zakat 2.5% ringan atau beban. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.